Suara cikgu clear tak? Dengar suara cikgu clear kan? Okay, good. Okay, kalau tak ingat tak apa. Okay. Dulu masa okay, cikgu nak tanya berapa orang darjah 5 dan berapa orang darjah 6? Tulis dekat komen dekat tepi chat box tu. Cikgu nak tahu kamu berapa orang yang form 4 dan berapa orang darjah 5, berapa orang darjah 6. Darjah 6, darjah 6. Darjah 6 juga. Darjah 6. Okay, is gaming darjah 5. So yang lain ni baru 4-5 orang jawab. Ni Daniel Haziq. Daniel Haziq darjah berapa? Darjah 6. Dia darjah 6 Okay. Haris Imran ni lain problem kot. Okay. Yang ni siapa nama ni? Ash Ling ni? Nama saya Sofia. Darjah berapa? Darjah 6. Darjah 6. Okay, so darjah 5 seorang je lah. Okay, tak apa. So kalau darjah 5 seorang saja kita, okay macam ni untuk kelas kita. Kan senang tulis nama. Lain kali sebelum masuk tu kan, tulis nama dulu siap-siap. Rename dulu nama. Okay, Fly nama dia Sofia. Okay. Okay. Okay, so kita ada darjah 5 seorang dan yang lain tu darjah 6. Okay, tak apa. Okay, so cikgu rasa better cikgu start daripada awal lah kan. Cikgu rasa better kita start daripada awal. Okay, kamu dah dapat tak latihan yang cikgu bagi? Ada dapat tak? Ada dapat tak latihan yang cikgu bagi? Okay, dapat. Okay, lagi satu cikgu nak tanya. Kamu dah dapat buku teks ke belum? Buku teks dah dapat ke belum? Dah dapat dah. Ada yang tak dapat buku teks lagi tak? Sebab setahu cikgu ada sekolah yang tak boleh ambil buku teks lagi. Okay, so cikgu rasa semua dah ada lah. So kamu dah boleh buat latihan lah. Okay, good. Okay, so untuk sejarah ni, okay, sebelum tu biasanya kan, biasa kalau kelas cikgu mula-mula ni kan, biasa cikgu tanya, ada tak yang tak suka sejarah? Ada tak yang tak suka dengan sejarah ni? Rasa tak ada kot. Tak ada. Semua suka sejarah ni? Oh, bagus ni semua suka sejarah ni. Sofia 50-50. Okay. Dan satu lagi soalan. Siapa rasa sejarah ni susah? Siapa rasa sejarah ni susah? Aiman rasa susah. Ramai rasa susah ni. Semua rasa susah ni. Okay. Sejarah sebenarnya senang saja Okay. Sejarah ni sebenarnya senang, dia tak susah pun sejarah ni. Okay, kenapa cikgu cakap senang? Okay. Okay, contoh cikgu bagi Okay, cikgu nak tanya, kalau kamu tengok movie, lepas habis movie tu, kamu boleh ingat tak dan boleh cerita semula tak dekat kawan kamu? Boleh tak cerita balik kat kawan kamu? Boleh kan? Boleh, tapi sikit-sikit. Tak boleh. Sikit. Tak boleh? Tak. Yang lain boleh tak sebab ingat? Sebab saya tak nak bagi spoiler. Spoiler apa tak? Sikit-sikit. Janganlah spoiler. Maksudnya kalau contohlah cikgu tanya kamu kan macam mana cerita tu kan. Agak-agak boleh jawab tak? Boleh ingat tak macam mana cerita sejarah tu? Cerita filem. Okay, biasanya kalau lepas kita tengok kan, biasanya mesti kita akan ingat. Lepas kita tengok, biasanya mesti kita akan ingat cerita yang kita tengok tu. Contoh episod semalam, kita tahu pasal apa. Contoh Boruto dulu cerita, boleh ingat lah apa kan. Okay, jadi sejarah ni samalah macam kita belajar tu juga. Sama je macam kita tengok filem tu. Okay, lepas kita tengok filem, biasa kita boleh ingat tahu cerita dia. Okay, kalau cerita tu best memang kita boleh ingat lah kan. Kalau cerita tak best, biasa kita tak layan sangat. Tapi kalau cerita tu best, mesti kita boleh ingat. Okay, jadi sejarah ni samalah macam tu. Okay, sejarah ni
lepas kita baca buku, kita boleh ingat automatik. Tetapi dengan syarat lah. Dengan syarat kamu kena suka sejarah dulu. Okay? Sekarang ni kamu darjah 5, darjah 6 kan? Darjah 5, darjah 6 mungkin sejarah ni tak berapa penting sangat. Kan? Mungkin tak kamu anggap sejarah ni tak penting. Tapi bila kamu dah masuk form 1 nanti, kamu tak dapat jawab sejarah, habislah. Okay? Sebab sejarah penting ya nanti. Nanti bila kamu dah naik tingkatan 1, penting ya sejarah ni. Jadi cikgu nak kamu memula ni, okay, sebab hari ni kamu first jumpa cikgu kan? Okay, kamu first jumpa cikgu. Tahu tak nama cikgu apa? Tak lah. Tak kenal Mama cikgu kan? Mutalib. Mana tahu nama cikgu? Tu ada kat dia punya Ada tulis. Aduh, Ada. cikgu tak perasan pula ada kat situ. Ada Alah, Ada. betul lah ada lah. Cikgu tak perasan. Okay, nama cikgu Cikgu Mutalib. Okay, so cikgu akan ganti cikgu yang sebelum ni lah. Okay. Cikgu akan ganti cikgu yang sebelum ni. Okay. Dan hari ni kita akan buat kelas ganti kita lah. Okay, dan kelas kita macam biasalah hari Ahad malam. Okay, hari ni kelas ganti je. Okay. Jadi, sejarah ni sebenarnya tak susah pun sejarah ni. Okay, hari ni first class kita jadi cikgu intro sikit ya. Cikgu intro pasal sejarah sikit. Okay, sejarah ni, okay, dalam kamu punya yang kamu belajar dalam darjah 5 dan darjah 6 dalam sekolah rendah ni mungkin macam tak menarik sangat lah. Okay, sebab kamu belajar yang sikit-sikit je. Okay, kamu belajar orang kata permukaan je. Kamu belajar sikit-sikit je. Kamu tak pergi terlalu detail. Okay, nanti bila kamu dah masuk sekolah menengah, okay, kamu akan belajar dengan lebih detail lagi. Jadi itu penting sebab itulah masa sekolah rendah ni lagi, kamu kena tanamkan dalam diri kamu sukakan sejarah. Okay, so cikgu nak mulai hari ni, saat ini, cikgu nak kamu start suka sejarah. Okay, yang mana tak suka sejarah tu, start hari ni suka sejarah. Okay, kalau tak suka sejarah pun suka cikgu pun boleh lah, tak apalah. Okay, yang penting suka sejarah juga. Okay, yang penting cikgu nak kamu suka sejarah. Okay, jadi sejarah ni tak susah pun untuk kita belajar. Okay, memang betul sejarah ni kadang-kadang kita kena hafal sikit tau. Tapi tak semestinya semua benda kita kena hafal tau. Tak semestinya semua benda kita kena hafal. Ada benda yang kita kena hafal, contoh macam tarikh. Kan? Tarikh tu kita kena hafal lah. Tetapi peristiwa semua tu kita tak payah hafal pun. Okay? Peristiwa apa yang berlaku semua tu kita tak payah hafal pun. Okay? Itu semua kita boleh faham. Okay? Cikgu lupa nak tanya. Ada tak yang dah belajar sejarah tahun ni? Yang dah belajar sejarah online dengan cikgu sekolah? Ada tak yang dah belajar? Dia tak mula lagi dekat sekolah? Ada tak yang dah belajar dekat sekolah? Maksud cikgu yang online dengan sekolah lah. Okay, Sofia dah belajar dekat sekolah kan? Okay, cikgu dekat sekolah dah ajar sampai bab mana? Anik pun sama. Aiman belum. Okay, cikgu ajar sampai mana dah? Cikgu sekolah ajar sampai mana? Baru bab 1. Okay, so kita pun bab 1 jugalah. Okay, kita pun bab 1 juga. Okay, jadi okay, cikgu lupa nak bagi tahu. Okay, cikgu ada rekod kelas kita ni. Okay, cikgu ada rekod kelas kita ni. Akan letakkan video ni dalam YouTube. Okay, so nanti bagi sesiapa yang mungkin line dia tak berapa clear ataupun nak buat revision nanti, boleh tengok dekat YouTube. Okay, nanti Kerani center akan bagi link. Okay, nanti dia akan bagi link untuk kamu tengok balik semula. Okay, Haris boleh dengar cikgu tak Haris? Haris nanti kalau nak mungkin cikgu tahu Haris mungkin line Haris tak berapa okey. So nanti Haris boleh tengok balik semula dekat YouTube. Okay, cikgu akan upload dekat YouTube so Haris boleh belajar dekat YouTube juga. Okay. Okay, so untuk kelas cikgu memandangkan kelas kita gabung darjah 5 dan darjah 6. Jadi cikgu terpaksa buat separuh-separuh. Okay. Okay, darjah 5 separuh, darjah 6 separuh. Maksudnya 30 minit lah. Okay. Jadi cikgu terpaksa buat separuh-separuh lah sebab cikgu kena adil lah kepada dua-dua ni. Okay, so cikgu nak tanya lagi satu.
Okey, tadi setahu cikgu tadi yang is gaming ni tadi darjah 5. Ada lagi tak yang darjah 5? Ada lagi tak yang darjah 5 selain daripada is gaming ni? Tak ada dah, semua darjah 6 Jadi dia seorang je lah darjah 5. Okey, tak apa. Okey, kepada yang dah ada buku teks, boleh tengok buku teks juga ya. Okey, yang ada buku teks boleh tengok buku teks juga ya. Okey. Okey, cikgu akan ajar berdasarkan latihan, okey. So kita tengok latihan, kita akan bincang. Okey. Sebab cikgu nak buat nota untuk kamu tapi cikgu rasa nota macam tak sesuai. Jadi jadi cikgu buat latihan je untuk kamu semua. Okey, so kita akan belajar berdasarkan nota dan kita akan tengok buku teks jugalah. Okey. Untuk darjah 5 yang darjah 6 kamu boleh dengar dan kita akan, yang darjah 6 boleh buat revision Dan darjah 5 dengar baik-baik, okey. Yang darjah 6 tunggu dulu, nanti lepas habis yang darjah 5 nanti cikgu akan sambung darjah 6. So yang darjah 6 tolong buat revision dulu ya. Okey, dan darjah 6 kalau cikgu tanya soalan pun boleh jawab juga. Okey, kita ada piramid. Okey, kita panggil sebagai struktur sosial masyarakat. Okey, dan unit pertama adalah institusi raja, payung negara. Payung negara ni bukannya maksud dia payung yang macam yang untuk hujan tu Maksudnya institusi raja ini adalah yang memelihara negara kita. Jadi sebelum tu cikgu nak bagi tahu dululah. Okey, sebelum tu cikgu nak cerita dulu dengan kamu semua. Okey. Negara kita adalah negara yang mengamalkan sistem beraja juga. Okey. Kita ada raja dekat negara kita. Okey, siapa ingat apakah nama yang di Pertuan Agong kita sekarang? Siapa ingat? Ada tak yang ingat nama yang di Pertuan Agong kita sekarang? Darjah 6 pun boleh jawab Ada tak yang tahu nama yang di Pertuan Agong kita? Tak tahu? Tak ada yang tahu? Okey, kamu kalau nak reply apa-apa, reply dekat chat box tu Sebab cikgu tengok dekat kamu punya chat box tu. Okey. Kita setiap negeri, setiap negeri ada ketua. Okey. Setiap negeri ada ketua. Ketua maksudnya ketua negeri lah. Okey, ada ketua negeri. Kita ada sultan, kita ada raja. Okey. Lepas tu kalau dekat Negeri Sembilan lain pula nama dia. Okey, kalau Sabah Sarawak lain. Okey, jadi setiap negeri ada ketua dia. Dia ada ketua pemerintah dia. Okey. Okey, cikgu nak kamu aktif sikit Jangan senyap je dalam kelas sebab cikgu suka bertanya dalam kelas. Dan cikgu nak kamu jawab soalan cikgu. Okey. Cikgu tak nak cikgu yang tanya, cikgu yang jawab. Okey. So cikgu nak cikgu tanya, korang jawab So cikgu nak kamu aktif sikit. Okey. Jadi apa tadi? Okey. Kebanyakan negeri menggunakan gelaran sultan. Okey. Kebanyakan negeri menggunakan sultan. Okey, cikgu nak tanya, kamu daripada negeri mana? Semua Selangor ke? Ada tak yang selain daripada Selangor? Dasri Kelantan. Johor. Ada lagi tak yang selain daripada Selangor? Kelantan, Johor lagi? Selangor, Kelantan, Johor. Okey. KL. Okey, cikgu nak tanya Contoh Okey, cikgu Kedah. tanya Kedah pun ada. Okey, cikgu nak tanya siapa ni? Dasril Isyad. Okey, dekat Kelantan dia guna raja ke sultan? Dekat Kelantan. Sultan. Okey, bijak. Okey, Sofia, cikgu nak tanya, Selangor guna sultan ke raja? Sofia. Selangor guna sultan ke raja?
Sofia mana? Sofia ada dua ke? US fly dengan ni. Saya. Awak yang mana satu Yang yang US fly ni, US fly. Okay, Sofia 1 dan Sofia 2. Okay, US fly Sofia 1. Yang lagi satu tu Sofia 2 Kita bagi nama. Sebab dah ada dua nama Sofia kan. Okay, Sultan juga. Okay, Kedah. Siapa jawab Kedah tadi? Kedah Sultan ke Raja? Kedah Sultan ke Raja? Siapa jawab Kedah tadi? Raja. Kedah menggunakan gelaran Sultan. Okay, Kedah bukan Raja. Okay, cikgu nak tanya. Negeri mana yang menggunakan Raja? Menggunakan gelaran Raja? Negeri mana? Cuba kamu fikir. Negeri mana yang menggunakan gelaran Raja? Ada satu je negeri yang menggunakan gelaran Raja. Negeri Perlis. yang lain? Perlis. Pandai. Siapa jawab tu? Saya Haris. Haris. Pandai Haris. Okay. Hanya negeri Sembilan pula. Cikgu terikut Iris cakap. Okay. Hanya Perlis sahaja menggunakan gelaran Raja. Okay. Negeri Sembilan dia guna gelaran apa? Siapa tahu? Negeri Sembilan dia guna gelaran apa? Yang di Pertuan Besar. Pandai Dashril. Yang di Pertuan Besar. Okay. Okay. Macam mana pula dengan wilayah persekutuan? Contoh KL, Putrajaya dan juga Labuan. Siapa ketua mereka? Mereka tak ada raja, mereka tak ada sultan. Jadi siapa ketua mereka? Siapa tahu? Tak tahu? Siapa ketua mereka? Okey, ketua mereka ialah yang di Pertuan Agong. Jadi yang di Pertuan Agong ni siapa sebenarnya Pertuan Agong ni? Okey, cikgu akan terangkan satu-satu Okey. Sebelum kita belajar yang ni cikgu akan terangkan yang asas dululah. Okey. Okey, jadi dulu ni zaman nenek moyang kita dulu. Okey, zaman Melaka, sebelum Melaka semua dulu. Okey. Dekat tanah Melayu dulu kita punya pemerintahan terpecah mengikut negeri. Okey, terpecah mengikut negeri. Sebab tu kita ada ramai sultan dan juga ramai raja ikut negeri. Okey? Sebab setiap negeri ni dia ada ketua masing-masing. Okey? Siapa tahu kerajaan yang paling awal ada dekat tanah Melayu? Siapa tahu? Apakah nama kerajaan yang paling awal dekat tanah Melayu? Bukan Melaka Kerajaan Langit. Kerajaan Langit. Ayah Pin. Cepat. Apakah kerajaan yang paling awal? Kerajaan yang paling awal ada dekat tanah Melayu ni. Dia tak yang tahu. Okey, kerajaan yang paling awal ada dekat tanah Melayu. Dia ada dua kerajaan. Okey, yang pertama kerajaan Kedah Tua. Okey, kerajaan Kedah Tua, bukan Kedah saja, Kedah Tua nama dia. Dia ada sebab lah, sebab dia tua sikit lah daripada Kedah. Sebab tu nama dia Kedah Tua. Dan dia dah lama lah. Okey. Dan yang kedua ialah kerajaan Gangga Negara. Ada dua kerajaan. Yang pertama Gangga Negara. Tak dengar? Okay. Dengar. Yang pertama tadi adalah Kedah Tua. Yang kedua tadi Gangga Negara. Ada dua kerajaan yang awal. Jadi kerajaan yang awal ni, mereka bukannya kerajaan Islam Masa tu Islam tak datang lagi tau. Okay. Bila Islam datang nanti, banyak yang berubah. Okay. Jadi antara kerajaan yang awal memeluk Islam, antara cikgu cakap, ialah antaranya adalah kerajaan Melaka dan juga kerajaan Kedah jugalah, antaranya awal memeluk Islam dulu. Okay. Jadi sebelum ni, contoh gelaran untuk raja kan. Gelaran untuk raja zaman dulu, mereka gunakan dua gelaran. Yang pertama raja, yang kedua mereka gunakan gelaran maharaja. Dua gelaran. Okay, raja dan juga maharaja ini sebelum Islam datang. Kemudian bila Islam datang, mereka dah tukar. Mereka dah tak pakai dah gelaran maharaja dan juga raja. Okay, mereka
gunakan gelaran sultan. Sebab sultan tu daripada bahasa Arab. Okay, mereka ambil unsur Islam sikit. Okay, sebab raja dengan maharaja itu lebih kepada unsur Hindu dan juga Buddha. Okay, sebab sebelum ni raja-raja zaman dulu banyak yang menganuti agama Hindu dan Buddha. Okay, ni sebelum Islam datang. Okay, jadi semakin lama akhirnya sampailah ke zaman Melaka. Bila zaman Melaka, okay, kamu boleh nampak dalam piramid ni. Okay, so yang darjah 6 tak silap cikgu tak dapatkan latihan ni kan, untuk darjah 5 je kan. Okay, tak apa, boleh je. Quiz tak ada, kita buat macam ni je. Okay, kita buat latihan. Cikgu akan tanya soalan. Selalu tanya soalan dalam kelas. So pastikan kamu jawab. Okay, jawab je cikgu tanya. Sebab cikgu suka tanya soalan dalam kelas. Okay. Nombor 1 tu, atas sekali. Apa jawapan dia? Atas sekali. Atas sekali tu apa? Siapa duduk atas tu? Sultan, pembesar. Sultan ke pembesar? Masa tu duduk atas sekali. Sultan. Raja ataupun sultan. Sultan. Atas sekali. Betul. Okay, raja atau sultan duduk atas sekali. Bawah raja sultan? Pembesar. Okay, pembesar. Bawah pembesar? Rakyat. Rakyat. Bawah rakyat? Hamba. Hamba. Okey. Cikgu akan terangkan satu-satu tak apa, betul lah tu. Okey, tak apa. Cikgu akan terangkan satu-satu Okey, raja ni dianggap mulia. Okey. Raja bagi orang dahulu sampai sekarang lah. Okey, kita anggap raja ni adalah orang yang mulia. Sebab apa mulia? Dia adalah pemimpin. Okey. Zaman dulu, masa zaman agama Hindu dan juga agama Buddha dulu, okey, raja ini dianggap sebagai anak Tuhan ataupun bayangan Tuhan. Ini menurut agama Hindu dan Buddha zaman dulu-dulu lagi. Okey, mereka anggap raja ni seperti anak Tuhan dan juga bayangan Tuhan. Okey. Tapi bila Islam datang, Islam tukar. Okay, sebab mana ada anak Tuhan dalam Islam kan? Mana ada kita belajar anak Tuhan? Tak ada. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tak ada anak, tak ada isteri, tak ada siapa-siapa. Tuhan seorang je. Okay? Jadi, bila Islam masuk, konsep raja itu ditukar. Raja bukan lagi dianggap sebagai anak Tuhan ataupun bayangan Tuhan. Tetapi, raja dianggap sebagai khalifah di bumi. Siapa tahu maksud khalifah? Khalifah maksud dia apa? Ada yang tahu tak maksud khalifah apa? Ada tak yang tahu maksud khalifah? Tak tahu? Seorang pun tak tahu khalifah tu apa? Okey. Khalifah maksudnya ialah khalifah dalam bahasa Arab dalam bahasa Melayu bermaksud pemimpin. Bukan Burj Khalifah, bukan Burj Khalifah. Okey. Khalifah bermaksud pemimpin. Okay, cikgu nak kamu tulis nota apa yang cikgu cakap ni, nanti cikgu akan tanya balik semula. Okey. Khalifah bermaksud pemimpin. Okey, khalifah maksud dia pemimpin. Jadi bila Islam masuk, jadi dah tukar dah konsep tu. Okey, raja bukan lagi anak Tuhan, raja bukan lagi bayangan Tuhan. Tetapi raja ialah pemimpin di bumi ini, pemimpin untuk umat manusia. Jadi kita sebagai rakyat, kita kena dengarlah cakap raja atau sultan. Okey, itu yang penting dia. Okey, dan pembesar pula. Pembesar ni samalah macam menteri. Okey, pembesar ni lebih kuranglah macam menteri juga. Okey, pembesar ni biasanya menjalankan dasar-dasar pentadbiran. Okey, siapa tahu 4 pembesar utama? Siapa tahu nama jawatan tersebut, 4 pembesar utama? Ada tak yang tahu? 4 pembesar utama. Ada yang tahu tak? Bukan di zaman Melaka dulu. Zaman dulu-dulu lagi. Contoh cikgu bagi satu contoh cikgu bagi bendahara. Ada lagi tak selain daripada bendahara? Ada 3 orang lagi selain daripada bendahara. Betul dari Dashril. Laksamana. Lagi 2. Siapa lagi 2 lagi? Bendahara, Laksamana, Panglima bukan. Panglima tu Laksamana lah. Betul Dashril. Temenggung. Okey, lagi 1. Seorang lagi siapa? Penghulu Pendahari.
Bendahari. Pandai. Penghulu bendahari. Okey, penghulu bendahari. Jadi ada 4 jawatan utama. Ni zaman dulu cikgu cerita, bukan zaman sekarang Zaman sekarang dah tak ada lagi 4 jawatan ni. Okey. Okey. Jawatan bendahara. Bendahara ni samalah macam Perdana Menteri. Okey. Antara 4 ni tadi, bendahara adalah orang yang paling rapat dengan raja. Okey, dia adalah orang yang paling rapat sekali dengan raja ni. Okey. Jadi bendahara ni menjalankan kerja-kerja pentadbiran. Okey. Dia jalankan kerja pentadbiran. Okey. Kemudian laksamana. Laksamana ni macam panglima lah. Okey. Dan juga laksamana ni dia adalah pengawal peribadi raja. Okey. Dia macam bodyguard raja lah laksamana ni. Selain daripada tu, laksamana ni juga adalah ketua Angkatan Tentera Laut. Okey. Laksamana ni adalah ketua Angkatan Tentera Laut. Okey. Kemudian laksamana ni juga selain daripada ketua Angkatan Tentera Laut, laksamana ni juga merupakan penghantar utusan. Okey. Hantar utusan maksudnya hantar surat lah, hantar surat kepada kerajaan luar dia hantar. Okey, dia yang pergi hantar. Okey, itu tugas seorang laksamana. Okey, tugas seorang sudah. Okey, tugas seorang penghulu bendahari pula. Dia macam bendahari kat dalam kelas kamu lah. Kan, kalau kamu ada kelas, ada kan kawan-kawan yang jadi bendahari. Ada tak yang pernah jadi bendahari kelas? Ada yang pernah jadi bendahari kelas? Ada tak yang pernah jadi bendahari kelas? Tak ada, tak pernah jadi bendahari kelas. Saya tak pernah dapat jawatan kelas. Tak pernah dapat jawatan dalam kelas. Okey, tak apa. Okey, bendahari ni kerja dia collect duit je. Okey, dia simpan duit dan juga dia kena collect duit. Itulah tugas dia. Okey, itu adalah tugas seorang raja. Seorang raja pula. Seorang penghulu bendahari. Okey, dia kerja dia collect duit je lah. Okey, cukai semua tu dia yang collect. Okey, satu lagi, temenggung. Okey, temenggung ni tugas dia ialah polis di darat. Okey, kalau ada orang buat salah, dialah yang akan tangkap. Dan juga dia bukan seorang lah, adalah dia punya pengawal-pengawal dia. Okey, dia adalah ketua hakim ketua polis di darat dan juga hakim di darat juga. Kemudian dia ni juga merupakan macam ketua protokol. Okey, dia adalah ketua protokol di istana. So kalau kamu nak berjumpa dengan sultan atau raja, kamu kena jumpa dia dulu. Dialah yang akan bagi kebenaran sama ada kamu boleh jumpa ataupun tidak raja. Okey. Kemudian rakyat. Okey, yang paling hebat maksudnya apa ni? Iris. Yang paling hebat siapa? Yang antara 4 pembesar ke antara 4 jawatan ni? So kalau antara 4 tadi, antara 4 pembesar tadi kan, yang paling hebat ialah bendahara lah. Okey. Yang paling hebat ialah bendahara. Yang paling tinggi ialah bendahara. Sebab apa? Bendahara ni dia adalah orang yang paling rapat dengan raja. Okey. Dan bendahara ni merupakan penasihat raja. So kalau kamu biasanya bendahara ni dia boleh bagi pendapat kepada raja. Okey, tuanku tak boleh buat macam ni tuanku. Okey, tuanku buat macam ni. Baru dia akan dengar. Tapi kalau kamu ni temenggung ke, dia tak akan dengar. Okay, dia akan lebih dengar kepada bendahara. Sebab bendahara lebih penting dalam negara. Okey. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada rakyat pula. Okey, dalam rakyat ni, dia ada banyak dalam rakyat ni. Ada banyak. Contoh dia, kita ada petani, kita ada petukang, kita ada pedagang. Okey, cikgu nak tanya, kamu tahu tak apa maksud artisan? Artisan. Tahu tak maksud artisan? Tak tahu. Okey, artisan. Artisan ni bukannya artis menari-nari menyanyi tu Bukan Artisan ni maksud dia adalah pembuat craft tangan ataupun pembuat kerusi dan macam kayu ke apa kan, buat kerusi ke buat meja, itu kita panggil sebagai golongan artisan. Okey, itu yang kita panggil sebagai golongan artisan, golongan yang
membuat meja, buat kerusi, buat craft tangan. Itu yang kita panggil sebagai artisan. Jadi golongan artisan ni juga merupakan sebahagian daripada rakyat juga. Okey. Dan biasanya ramai akan jadi petani lah. Okey. Okey. Dan yang terakhir ialah hamba. Okey. Saya guna share dengan kamu Hamba ada 3 jenis. Okey. Hamba ni ada 3 jenis. Hamba yang pertama ialah hamba tawanan perang. Maksudnya bila kamu habis perang, kamu kalah, kamu akan dijadikan hamba. Kalau kamu masih hidup, kamu akan dijadikan hamba. Okey. Itu bagi seorang bagi yang kalah perang lah. Hamba tawanan perang. Okey, hamba tawanan perang ni biasanya ini biasa kita jumpa. Okey, zaman dulu memang banyak, memang ramai menjadi hamba tawanan perang. Bila dia kalah, dia akan jadi hamba. Itu ramai ramai. Bukan dekat Malaysia je dekat tempat lain pun sama juga. Ada juga ramai hamba tawanan perang. Okey, kemudian kita ada hamba berhutang. Okey, hamba berhutang. Jadi hamba berhutang ni ialah hamba yang gagal untuk membayar hutang. Okey, dia tak boleh nak bayar hutang. Contoh kamu pinjam duit dengan kawan kamu kan. Kawan kamu kata, okey, kamu kena bayar dalam tempoh seminggu. Kalau kamu tak bayar dalam tempoh seminggu, kamu akan menjadi hamba. Hamba saya. Sekarang dah tak ada lah. Macam tu zaman dulu ada Kalau kamu gagal untuk bayar hutang, kamu kena menjadi hamba sampailah hutang kamu selesai. Ataupun dalam tempoh tertentu lah. Dia ada bagi tempoh lah. Mungkin 30 tahun ke, 20 tahun ke, sampailah hutang kamu selesai. Okey. Okey, seterusnya. Okey, hamba yang terakhir iaitu hamba raja. Hamba raja ni kebiasaannya ialah hamba sukarela. Okey. Hamba sukarela, dia memang sukarela dia nak jadi hamba. Okey. Dia volunteer nak jadi hamba. Ada ke orang yang macam tu cikgu? Ada. Okey. Ada orang yang volunteer nak jadi hamba pada raja. Sebab apa yang dia nak jadi hamba? Yang pertama dia dapat berkhidmat dengan raja. Okey, siapa tak nak kan bekerja dengan raja kan? Okey, itu yang pertama. Okey. Sebab raja ni kan orang yang mulia, orang yang dihormati. Jadi mestilah dia nak kerja dengan dia nak duduk dengan ni. Kemudian boleh duduk kat istana. Okey. Hamba yang kerja dengan istana dapat duduk kat istana lah, tidur kat istana. Okey. Rakyat biasa mana boleh masuk, dia relax je masuk dalam istana. Okey. Kemudian biasanya hamba raja ni diorang dapat makan, dapat pakaian, dapat tempat tinggal. Okey. Sebab zaman dulu kalau kamu tak kerja, kamu tak akan dapat tau. Okey. Kamu tak akan dapat makan, kamu tak akan dapat pakaian, kamu tak akan dapat tempat tinggal. Jadi kamu kena kerja. Okey, jadi cara yang paling mudah jadi hamba raja. Ada yang nak jadi hamba? Ada tak kat sini yang volunteer nak jadi hamba? Ada tak? Volunteer nak jadi hamba? Yang rasa macam, nak jadi hamba lah. Ada tak yang nak jadi hamba? Tak ada, semua tak nak jadi hamba. Jangan jadi hamba tak payah jadi hamba, tak payah. Okey. Okey, yang dah ada buku teks boleh tengok buku teks ya. Sekejap cuba buka buku teks. Okey, kalau kamu nampak dalam gambar tu, dalam buku teks kan. Okey, nampak gambar-gambar tu kan. Okey, itu adalah gambar raja-raja dulu Okey. Ni dulu-dulu punya lah. Okey, sekarang ni dah tak macam ni lah. Sekarang raja dah mewah lah. Dah pakai smart cantik semua dah. Okey, kita tengok dekat sini Sekejap dia slow sikit. Dia PDF. Okey. Nampak tak dalam buku teks
ni kan. Okay, ni buku teks darjah 5 Okay, macam cikgu cakap tadi, institusi raja Melayu kita ni, okay, institusi raja kita ni, kita ambil sejak daripada zaman dulu lagi. Okay, daripada zaman dulu, zaman kerajaan awal. Okay, kerajaan Melayu awal ni apa? Itu yang tadilah yang cikgu sebut tadi. Siapa ingat apa nama kerajaan awal tadi? Cikgu ada sebut tadi, siapa ingat? Apa nama kerajaan awal dulu? Sebelum Melaka. Dah tua. Okay, good. Lagi satu? Lagi satu, kerajaan apa? Ingat tak? Lagi satu kerajaan apa? Tak ingat? Kerajaan Gangga Negara. Gangga apa? Gangga Negara. Okay, Gangga Negara. Okay, Gangga Negara. Okay, ada dua kerajaan. Jadi kerajaan Kedah Tua dan juga kerajaan Gangga Negara. Jadi kita punya institusi raja kita ambil daripada situlah. Okay, nampak tak yang perempuan dalam gambar tanya, cikgu, betulkah raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan agama Islam? Betul, Shima. Hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan. Cuma Perlis sahaja tidak guna. Okey, jadi adakah Perlis? Kenapa Perlis tak guna? Kan, mesti kamu tertanya, kenapa Perlis tak guna sultan? Kenapa guna raja? Itu ikut diorang lah. Okey, sebab kamu kena faham, kerajaan Perlis ni dulu, dia berada di bawah kerajaan Siam. Okey, dulu kerajaan Perlis ni berada di bawah kerajaan Siam. Jadi dia banyak pengaruh Siam. Okey, itu dekat Perlis. Sebab itulah Perlis dia masih lagi menggunakan, dia tak tukar. Okay. Jadi itu adalah apa tadi kita panggil institusi raja kita. Okay. Jadi raja ni apa dia punya tanggungjawab dia? Dia ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan juga kerajaan baginda. Okay, dia adalah ketua negeri. Jadi kalau ada apa-apa masalah, kamu kena bukan minta izin lah, macam minta kebenaran dulu daripada raja. Tengok raja bagi kita, kalau raja tak bagi tak boleh lah. Okay. So, orang-orang politik ke apa ke tak boleh nak buat suka hati, dia kena bincang dengan raja. Okay, so, kalau kamu nampak dekat ni, nampak tak piramid tadi kan? Sama lah macam yang cikgu tunjuk tadi. Okay. Alright, so habis untuk darjah 5, cikgu nak pergi kat darjah 6 lah. Kita ada 20 minit lagi. Okay. Okay, untuk buku teks darjah 6, cikgu tak ada dia punya PDF tau. Tapi cikgu terpaksa ambil dekat website je. Dia macam tak boleh nak download. So, sekejap dia tengah loading sekejap. So, buku teks, okay. Buku teks, cikgu yang dah dapat buku teks tu bagus. Okay. Yang dapat buku teks tu nanti boleh tengok lah. Okay. Okay, cikgu tak nampak. Cikgu tak buka dia website. Kejap Okay, cikgu nak tanya. Dulu kamu sempat exam tak hari tu? Exam final year sempat tak? Sempat tak exam masa final year? Sempat. Ke tak sempat exam? Ada tak exam online ke? Cikgu bagi exam kat the net ada tak? Masa final year tak lepas tak tahu. Okey, tak sempat tu tak apa. Yang sempat tu nanti kamu boleh tahulah. Cikgu rasa ramai yang tak sempat kan? Ramai yang tak sempat nak jawab exam kan? Tak apa. Okey. Lamanya loading. Okey. Okey, so yang darjah 5 dengar Okey, boleh nampak kan? Okey, so kita pergi kepada pembentukan Malaysia.
Okey. Jadi Malaysia ni, okey, dulu sebelum adanya Malaysia, dulu kita ada Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Yang kita merdeka 1957 tu bukannya Malaysia yang merdeka tau. Yang merdeka tu ialah Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Malaysia belum lagi. Malaysia mana ada merdeka. Okey. Mereka ialah bagi Persekutuan Tanah Melayu iaitu yang berada di Semenanjung sahaja. Tetapi bagi Sabah Sarawak, mereka merdeka sewaktu pembentukan Malaysia. Okay, sebab Sabah Sarawak kan termasuk dalam Malaysia juga. Okay. Dulu, awal-awal dulu, yang menjadi Malaysia ni ialah Persekutuan Tanah Melayu, kemudian Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura. Okay, Brunei tak jadi masuk. Memang Brunei nak masuk mula-mula tapi tak jadi masuk. Okay, jadi 4 wilayah yang masuk. Iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Okay. Jadi pada suatu hari awal-awal dulu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, okay, pernah bagi tahu. Okay, dia pernah bagi tahu untuk dia pernah berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan luar Asia Tenggara di Singapura. Dia pernah bagi tahu dia nak wujudkan Malaysia ni. Okay, dia kata dia nak wujudkan Malaysia ni. Jadi apa sebab dia nak wujudkan Malaysia ni? Okay, yang pertama ialah untuk menjamin keselamatan negara. Okay, sebab apa? Pada waktu ini, negara kita masih lagi mendapat ancaman daripada komunis. Okay. Bagi yang tak tahu, komunis ni ideologi ataupun fahaman komunis ni datang daripada China. Okay. Dan anggota komunis ni majoritinya orang Cina, tetapi bukan semua orang Cina ya. Komunis ni ada juga orang Melayu, ada juga orang India yang jadi komunis. Jadi komunis ni adalah satu kumpulan yang jahat yang suka membunuh orang. Jadi mereka ni selalu bunuh orang, rompak orang, macam-macam. Jadi pada zaman tersebut, ramai yang sengsara, ramai yang derita, ramai yang susah. Sebab komunis ni suka merompak, suka pau duit orang, suka rembat makanan orang, suka rosakkan kedai orang. Jadi masa ni macam-macam yang terjadi. Jadi masa 1957, selepas negara kita merdeka, Persekutuan Tanah Melayu merdeka, negara kita masih lagi ada masalah dengan komunis. Walaupun kita dah merdeka tetapi kita masih ada komunis. Sebab apa? Komunis ni suka duduk dalam hutan. Dia suka sangat duduk dalam hutan. Jadi dia suka serang hendak dalam hutan. Okay. Jadi pihak komunis ni nak apa sebenarnya? Okay, dia sebenarnya dia berusaha untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis. Okay, dia nak Sarawak jadi komunis. Dulu dia nak Tanah Melayu jadi negara komunis, tetapi Tanah Melayu dah merdeka. Jadi tak boleh lah. Okay, sekarang ni dia nak jadikan Sarawak pula sebagai sebuah negara komunis untuk sebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Jadi kalaulah Sarawak tu dah jadi negara komunis, habislah Tanah Melayu. Okay, kacau lah Tanah Melayu. Memang Tanah Melayu akan banyak masalah dengan Sarawak nanti. Okay. Jadi tambah pula masa tu Sarawak kan belum merdeka lagi. Okay, Sarawak dan Sabah belum merdeka lagi. Mereka merdeka 1963. Okay, mereka belum merdeka lagi. Jadi masa tu Tunku Abdul Rahman dia fikir Persekutuan Tanah Melayu ni ada pengalaman dalam dan Sarawak dan masuk Brunei. Okey, yang kedua, memajukan sosioekonomi. Okey, memajukan sosioekonomi ni supaya dapat meningkatkan pasaran barangan tempatan. Okey, sebab besar. Jadi maksudnya sumber negara kita pun semakin banyak lah kan? Betul? Sumber kita makin banyak lah sebab dekat Sabah Sarawak pun banyak sumber Banyak. Kita ada balak, kita ada banyak lagi macam-macam tumbuhan, macam-macam haiwan. Jadi semua tu boleh meningkatkan ekonomi negara kita. Okay?
kemudian dapat menarik pelabur luar juga, investment daripada luar. Okey, dan juga yang penting adalah dapat memajukan taraf hidup rakyat. Okey, sekarang ni setahu cikgu dah ramai kan, tak cikgu sekarang ni pun ramai yang darjah 6, darjah 5 pun dah ada handphone dah. Zaman dulu bukan kata handphone, laptop ke apa ke, kadang-kadang ada rumah yang TV pun tak ada. Okay, zaman dulu memang ramai orang hidup susah. Ni zaman dulu lah, zaman-zaman mungkin zaman datuk nenek kamu dulu lah. Okay, TV pun tak ada, bayangkan, bukan nak kata handphone, TV pun tak ada. Okay, laptop memanglah lagi tak ada. Zaman cikgu kecil dulu mana ada laptop ni. Okay, masa tu komputer, laptop belum wujud lagi masa zaman cikgu kecil dulu. Masa tu komputer besar gedabak tu, yang besar petak tu kan, komputer besar tu, memang screen dia tu. Itu pun zaman dulu kalau nak main komputer pun kena pergi CC, cyber cafe, baru boleh main komputer. Okay, apa tu, jadi bila kita nak gabungkan semua negeri ni, okay, Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Brunei ni, bila kita gabungkan, kita dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Okay, taraf hidup rakyat dapat diperbaiki. Okay, sekarang ni kita dapat lihat, boleh dikatakan setiap rumah mesti ada kereta. Kalau tak ada kereta pun mesti ada motor, kan? Dan biasanya kat rumah mesti ada TV. Sekarang ni kita nampak kebanyakan rumah dah ada wifi dah. Zaman dulu mana ada, zaman dulu nak cari wifi ni bukan senang zaman dulu. Okay, mana ada internet ni, mana ada. Phone zaman dulu pun tak ada internet. Okay, jadi itulah dia punya apa cakap, kesan daripada pembentukan Malaysia ni juga. Okay, yang ketiga, yang terakhir ialah mencapai keseimbangan kaum. Okay, itu pun antara yang penting juga, iaitu mencapai keseimbangan kaum. Okay, sebab apa? Pada awal dulu hanya Singapura sahaja yang berminat untuk masuk ke dalam Malaysia. Okay. Tetapi kalau sebab Singapura ni, dalam Singapura ramai orang Cina. Okay. Jadi kalaulah Singapura masuk ke dalam Malaysia, akan menyebabkan berlaku ketidakseimbangan kaum, tak balance. Orang Cina akan lebih ramai daripada orang Melayu. Jadi masa tu Tunku Abdul Rahman risau. Okay. Tunku Abdul Rahman risau lah. Kalaulah Singapura masuk ke dalam Malaysia, nanti orang Cina akan menguasai Malaysia. Okay. Jadi sebab itulah Tunku Abdul Rahman mengajak Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Sebab ketiga-tiga negeri ini mempunyai penduduk bumi putera yang sangat ramai. Jadi kalau Sabah, Sarawak dan juga Brunei masuk, maka tak adalah orang Cina lebih daripada orang Melayu. Kan? Jadi sebab itulah Tunku Abdul Rahman nak masukkan Sabah, Sarawak dan juga Brunei sekali. Okay? Sebab kalaulah berlaku ketidakseimbangan kaum, akan menyebabkan banyak masalah. Akan bergaduh lah, perang lah, macam-macam. Okay? Jadi itulah sebabnya macam mana boleh munculnya Malaysia ni. Okay? Okay, saya guna tanya soalan dulu. Okay. Tak apa. Iris tak ada handphone tapi ada laptop. Nampak tak? Okay, cikgu nak tanya. Siapa ingat? Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Cepat. Okey, betul, Tunku Abdul Rahman. Yang kedua, siapa? Siapa Perdana Menteri Malaysia yang kedua? Tun Hussein. Bukan. Siapa yang kedua? Cepat, siapa yang kedua? Takkan tak ingat. Siapa Perdana Menteri Malaysia yang kedua? Pandai. Ni Mariani ni memang nama Mariani ke mak punya akaun? Okey, betul, Tun Abdul Razak ya. Okey. Yang ketiga. Siapa yang ketiga? Siapa Perdana Menteri Malaysia yang ketiga? Tun Hussein On. Betul pun, Hussein Tun Hussein On. Betul. Okey, jap cikgu nak cakap ni. Haris Imran, line dah okey dah? Dah. Dah, okey. So tak apa, nanti
Haris sebab nanti cikgu akan upload dalam YouTube. So yang awal-awal tadi Haris boleh tengoklah dekat YouTube. Okay. Okay, yang ni nama apa? Mariani ni. Nama awak apa? Anis. Okay, Anis. Okay. Perdana Menteri Malaysia yang keempat siapa? Dr. Mahathir. Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Siapa yang kelima? Tun Abdullah bin Haji. Bin Haji Badawi. Badawi. Okay, bin Haji Ahmad Badawi. Okay. Yang keenam. Najib. Datuk Seri Najib. Okay, betul. Yang ketujuh. Dr. Mahathir. Dr. Mahathir lagi sekali. So dia 2 kali. Okay. Yang ke-8. Yang sekarang. Muhyiddin Yassin. Muhyiddin. Google. Betul. Betul, Muhyiddin Yassin. Okay, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang ke-9. Mana? Mana ada? Tak ada. Hello. Lag lah cikgu. Hello. Cikgu lag ke? Sekarang clear tak? Dengar lah juga. Aduh. Apa? Sebab tadi okey je, tiba-tiba jadi macam tu. Okay, yang lain. Okay, sekarang dengar suara cikgu clear tak? Dah clear ke belum? Dah. Dah. Tadi cikgu tanya, Perdana Menteri yang ke-9, siapa yang ke-9? Mana ada? Mana ada kan? Memang mana ada. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Saja je. Tak ada lagi yang ke-9. Okay, kita baru yang ke-8. Okay. Cikgu nak tanya. Siapa kenal Dato' On? Kenal tak Dato' On? Tak kenal Dato' On siapa? Tak pernah jumpa dia. Okay, Dato' On ni, dia adalah orang yang menubuhkan UMNO. Okay. Tahun berapa? UMNO, okay, Dato' On ni adalah orang yang menubuhkan UMNO. Okay, dialah orang yang tubuhkan UMNO. Okay, jadi Dato' On ni, okay, dia adalah orang yang tubuhkan UMNO tetapi dia tidak menjadi Perdana Menteri. Okay, dia tak jadi Perdana Menteri. Walaupun pada awalnya orang ingatkan dia jadi Perdana Menteri. Okay, tapi dia tak jadi Perdana Menteri. Okay, dia tak jadi Perdana Menteri. Tak apa, cikgu mute kan dia. Dah, cikgu nak mute kan dia dah. Okay, jadi Dato' On ni sepatutnya jadi Perdana Menteri tapi dia tak jadi Perdana Menteri lah. Okay, kemudian anak dia jadi Perdana Menteri. Siapa tahu siapa anak dia? Siapa anak Dato' On ni yang jadi Perdana Menteri? Siapa anak Dato' On? Siapa anak Dato' On yang jadi Perdana Menteri? Tak tahu. Tun Hussein tu. Pandai Dasyil. Tun Hussein On. Kan nama dia Tun Hussein On. On tu nama ayah dia. Dato' On. Nama dia Hussein. Okay, jadi dia ni ialah Dia ni ialah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga.
Okey. Tun Hussein On ialah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Dia adalah anak kepada Datuk On. Okey. Jadi Datuk Seri Najib ni pula anak siapa? Abdul Razak. Pandai. Dia adalah anak kepada Tun Abdul Razak. Dia anak Tun Abdul Razak. Okey, kalau Tun Abdul Rahman, dia tak adalah ayah dia, kita tak kenal siapa. Kalau Tun Dr. Mahathir pun kita tak kenal ayah dia. Tun Abdul Wahab pun kita tak kenal siapa anak dia. Kalau siapa ayah dia. Kalau Muhyiddin pun Datuk ni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah bapa dia dulu, arwah bapa Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah seorang ulama. Okey, seorang ulama dulu lah. Bapa dia adalah seorang ulama. Okey, Yassin dulu adalah orang yang terkenal lah, orang ulama terkenal. Okey, jadi kita dah ada senarai Perdana Menteri dia. Perdana Menteri kita sampai 8 orang sekarang ni. Okey, 8 orang, agak ramai juga Perdana Menteri kita kan. Sebab kita merdeka 1957 sampai sekarang. So kita dah ada 8 orang Perdana Menteri. Okey, jadi berbalik semula kepada kita punya tadi. Kita buka balik semula mana tadi. Okey. Okey, jadi kita dah kenal dah siapa Perdana Menteri kita kan. Okey, jadi langkah yang diambil oleh ialah permufakatan. Ini cara macam mana untuk membentuk Malaysia. Okey, permufakatan, perundingan dan juga proses perundangan. Okey, pada Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan bahawa gagasan pembentukan Malaysia akan dibentuk. Okey, kemudian apa yang Tunku Abdul Rahman buat, dia cuba untuk sebarkan dulu idea pembentukan Malaysia dekat seluruh kawasan yang dia nak buat dah. Okey. Dan pada bulan Julai, 2 bulan selepas tu, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, JPM, telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia ni. Okey, ramai orang tak tahu tentang Malaysia ni, terutama sekali Sabah dan Sarawak. Antara pada awal dulu dekat Sabah Sarawak mereka menentang. Okey, mereka menentang Malaysia sebab dia akan ada juga. Okey, sebab itu Hello? Hello? Cikgu boleh ke? Dia kata okey saja. Okey, tak habis lagi. Relax dulu, tak nak habis lah. Kelas kita kan sampai 10.30 hari ni kan? Betul tak? Kelas kita sampai 10.30 hari ni kan? Betul? Betul tak sampai 10.30 hari ni kelas kita? 10 je, bukan 10.30 ke? Sampai 10 je. 10.30 ke? Cikgu rasa 10. Ya ke? 10.30 ke? 10 je. Orang laju 10 je. Belum lagi, Dalam WhatsApp. minit lagi. Jangan nak babai lagi, belum lagi. Pukul minit lagi, belum lebih lagi. Okay, so sebelum kita angkat, kita ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Ada soalan tanya tak? Tak ada? Cepat, apa nak tanya soalan ni? Cikgu nak bagi hadiah ni. Tiga. Ya? Nak tanya apa? Hello? Gitu. Halo? Cikgu ingat tak? Nak Tadi. tanya apa? Dengar. Dah jawab dah. Dah Cikgu tak dengar tanya soalan dah. apa? Tanya apa? Ulang balik.
Tentang apa? Tanya cikgu. Cikgu. Cuba tanya balik. Cikgu, ya, tanyalah. Macam mana? Cikgu, cikgu. Ya, macam mana apa? Cikgu, dengar tak? Lag doh cikgu. Cikgu tak dengar, bay. Oh, cikgu tak dengar. Cikgu. Ya. Cikgu dengar. Cikgu dengar macam mana je. Baru dengar. Tadi lag. Lag teruk. Macam mana? Ni cikgu, macam ni. Macam mana Agung pertama dipilih? Okey, macam mana Agung yang pertama dipilih? Okey, Agung pertama dipilih berdasarkan giliran. Okey, mereka akan buat giliran siapa yang paling kanan. Okey, siapa yang paling kanan dan siapa yang paling lama sekali lah. So, dia akan menjadi Agung yang pertama. Okey? Oh. Faham. Okey, so kita jumpa pada minggu depan lah kan. Pada hari Ahad nanti lah. Okey, lain cikgu pun dah start buat hal dah. Okey, dan Bye. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye. Jumpa lagi minggu hadapan. Ahad nanti. Bye. 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 Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Ahad nanti masuk ya. Jangan tak masuk. Bye-bye.